Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Seperti yang kita bincangkan, ini adalah antara topik yang menjadi bualan juga rakan-rakan kita, mereka yang berada di sekeliling kita berkaitan dengan pembukaan ekonomi. Tetapi impaknya bagaimana? Adakah kelonggaran ini diberikan semata-mata untuk ekonomi sahaja ataupun sebenarnya ada terkait rapat dengan apa yang perlu kita lakukan sebagai rakyat Malaysia? Ada juga yang dah ada anak tu tidak bersetuju dengan perkara ini kerana kita tak boleh bawa anak-anak kan, ataupun mungkin kelonggaran itu bukan untuk mereka yang ada anak-anak. Begitu pula persepsi mereka. Okey, fahaman kita tentang ekonomi hari ini, Hanif. Okey, kita nak teruskan dan kita ada dua tamu yang ingin kita perkenalkan. Yang pertama adalah Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Mohamed, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita ada Sharifah Baizura Said Ahmad, usahawan spa di atas sana, cantik molek bersama dengan kita. Baik, mungkin nak ajukan soalan pertama dengan doktor terlebih mungkin dahulu. sebagai permulaannya kita mulakan dengan doktor terlebih dahulu. Doktor, pembukaan kembali sektor ekonomi sebagai pemahaman lanjut bagi kita semua dan mereka yang menonton Malaysia hari ini. Kes tinggi kita faham, tetapi mengapa ianya dibenarkan untuk kembali dibenarkan pembukaan ekonomi untuk beroperasi, Doktor? Okey, terima kasih Hanif dan juga Hanim Ya. Kalau saya boleh soroti semula, sebenarnya kita telah menghampiri 3 bulan sebenarnya Hanif pelaksanaan PKP 3.0 sejak daripada 1 Jun 2021. Dan persoalan dia kenapa sektor ekonomi perlu dibuka secara berperingkat, sebab sebelum ini Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi telah mengunjurkan bahawa sekiranya sektor ekonomi tidak dibuka lebih awal, iaitu menjelang Oktober 2021 ni, 7 juta rakyat Malaysia bakal kehilangan peluang pekerjaan yang pertama. Okey. Yang keduanya berlakunya penutupan operasi PKS itu sendiri, iaitu sekitar 580,000 peniaga yang mewakili 49% PKS bakal gulung tikar. Dan kalau kita ambil projection apa yang telah berlaku beberapa minggu lepas, Hanif dan Hanim, dapati Persatuan Penggunting Rambut di Malaysia juga telah mengunjurkan 6,300 pengusaha kedai gunting rambut telah gulung tikar disebabkan oleh COVID-19, dan juga sekurang-kurangnya 120 hotel telah ditutup. Jadi pengumuman kerajaan pada 15 Ogos tempoh hari, iaitu membuka 11 jenis aktiviti ekonomi, adalah merupakan satu langkah yang tepat dan merupakan kelegaan kepada seluruh rakyat Malaysia yang mana kebanyakan pendapatan mereka terjejas. Dan harus diingat, Hanif dan Hanim, itu begitu penting untuk diselamatkan sebab mereka menyumbang 66% peluang pekerjaan negara kita dan 38% KTNK negara kita. Disebabkan itulah pembukaan sektor ekonomi secara peringkat ini memberikan ruang dan nafas kepada PKS dan peniaga untuk bernafas, untuk memulakan perniagaan dan menampung pendapatan keluarga masing-masing. Itu yang saya nampak satu yang diambil. Itu kita cerita tentang sektor ekonomi yang dibenarkan untuk buka. Tetapi untuk usahawan spa seperti Puan Baizura ini masih lagi tidak melegakan, ya Puan Baizura? Ya, betul. Kami masih lagi tak boleh beroperasi. Agak sukarlah untuk sebab kita dah tutup lama sebenarnya. Bermula dari mulanya 2020 lagi kan, kita dah mula tutup pada Mac, bersambung sehingga tahun ni. Jadi terlalu panjang masa penutupan tu. Katanya Puan Baizura juga ada lakukan inisiatif lain untuk menyara anak-anak buah ataupun pekerja-pekerjanya kan? Ya, betul. Untuk menampung perbelanjaan semua, kita terpaksa switch kepada perniagaan online. Dan offline kita bertukar kepada online. Dan kalau sebelum ni servis, kita mula ke retail. Satu benda yang barulah, tapi terpaksa lakukanlah kan. Okey, Doktor, sangat menarik kerana kita bawakan sudut pandang daripada seorang usahawan spa ni juga. Kenapa perlu ada sebegini, Doktor, untuk menyelamatkan sektor ekonomi, untuk menyelamatkan industri seperti yang Doktor katakan tadi? Tapi kenapa perlu pembukaan ini hanya sektor-sektor yang lain? Ada juga yang masih lagi terpaksa ditutup dari sudut ekonomi, Doktor?
Okey, dari segi konteks ekonomi ni kita dapati bahawa terdapat tendensi untuk mengimbangi dari segi aspek tekangan dari segi kesihatan dan juga tekangan ekonomi itu sendiri. Kita dapati bahawa dia sedikit mengambil masa pembazura pada pandangan berdasarkan projection bahawa menjelang bulan 10 dan ke atas bahawa hampir semua sektor ekonomi akan bakal dibuka. Sebab apa saya kata itu Hanif dan Hanif? Sebab kita tengok dalam konteks awalnya pemulihan negara yang diumumkan 15 Jun tempoh hari ini, kita dapati bahawa ada tiga indikator iaitu jangkitan harian yang berdasarkan jangkitan harian dan juga kadar penggunaan katil ICU dan tahap populasi. Namun selepas tu ditambah satu lagi iaitu ditambah baik iaitu berdasarkan kepada kes bergejala itu sendiri kan. Walaupun kita tahu bahawa 20,000 kes hari telah berlaku secara konsisten, tapi semalam Alhamdulillah dia telah menurunkan 17,672 kes semalam dan juga kes kategori 3, 4 dan 5 ni berkurangan secara signifikan. Saya bagi contoh semalam untuk saya zahirkan bahawa berapa keadaan ni baik sebenarnya daripada 17,672 hanya 0.8% saja kategori 5 dan 0.6% saja kategori 4. So ini dia menampakkan pemulihan yang berlaku dan juga dalam vaksinasi secara besar-besaran kita dah sampai 55.6% populasi dewasa yang telah menerima 2 dos dan juga insyaAllah 100% akan menerima dewasa akan menerima 2 dos pada bulan Oktober dan insyaAllah Oktober saya jangkakan titik di mana kebanyakan sektor ekonomi yang dibuka termasuklah bidang spa. Maaf kalau mungkin ada telefon bimbit yang berdekatan, kita minta untuk jauhkan sekejap, takut mengganggu apa yang ingin disampaikan. Ada vibration sedikit tadi. Okey, doktor, saya nak tanya, kepentingan aliran tunai yang rakyat perlu faham. Contoh kerajaan bagi duit ini tidak boleh disimpan, duit ini harus dibelanjakan. Ada kepentingannya dari sudut kesinambungan ekonomi kita. Mungkin doktor ada penjelasannya. Okey, kalau kita lihat dari segi aliran tunai itu memang betul. Sebab itu kerajaan membelanjakan bantuan tunai lebih daripada 10 bilion ringgit dalam tempoh tahun ini saja sehingga hujung tahun. Sebab apa begitu penting untuk aliran tunai ini berlaku? Sebab bila rakyat berbelanja maka aliran itu akan berterusan berlaku dan juga ia membantu sebenarnya sektor-sektor lain. Saya suka untuk memberikan satu cadangan yang saya telah berikan sebelumnya telah dilaksanakan sebagainya oleh kerajaan. Di mana bantuan tunai 10 bilion ini sebelum ini dilaksanakan melalui tunai. Namun saya melihat bahawa terdapat keperluan pada masa akan datang sebagai bantuan tunai ini diberikan dalam bentuk e-tunai ataupun dalam bentuk e-wallet. Contohnya kerajaan telah melaksanakan Hanif dan Hanim terbaru ni bahawa selama 3 bulan iaitu Julai, Ogos, September projek prihatin kasih iaitu RM100 sebulan kepada selama 3 bulan dalam bentuk e-tunai. Mengapa saya kata e-tunai itu penting ataupun e-wallet itu penting? Sebab perbelanjaan yang dibajetkan oleh rakyat Malaysia itu dapat digunakan ataupun perbelanjaan yang untuk barang keperluan asas. Itu yang penting bila kerajaan lakukan e-tunai itu dan boleh dibelanjakan hanya untuk barang keperluan asas dan ia membantu sebenarnya rakyat Malaysia dari segi aliran dan juga ia PKS kita yang perlu mendaftar e-wallet dan e-tunai dan dapat mendapat pendapatan melalui konteks yang saya sebut e-wallet ataupun Okey, baik. Puan Baizura, mungkin kita faham ada kesan yang memang sangat memberi impak lah kepada perniagaan pada ketika ini. Okey, kalau sekiranya diberikan ruang untuk dibuka ataupun kembali dibuka, adakah sebenarnya perniagaan seperti rawatan spa ini sudah bersedia? Adakah ada unjuran SOP yang telah pun digariskan sesama usahawan untuk memberi keyakinan bahawa sebenarnya boleh dibuka? Ya, okey. Kalau diberi peluang untuk kita buka lebih awal, sebenarnya industri spa sebenarnya memang dah lama bersedia sebab ialah kita spa sebenarnya memang dah diketahui dia punya SOP dia. So kita juga sentiasa menjaga dari segi hygiene dan segala-galanya lah. So sejak 2020 lagi kita dah diberi satu SOP ketat di mana kita juga perlu menyediakan PPE untuk staff. Okey. Wow. Jadi di dalam spa kita perlu berpakaian lengkap lah dan mengikut SOP ketat yang disediakan. Jadi ini menambah kos ekstra jugalah untuk perniagaan yang dilaksanakan.
Betul. Dari secara tak langsung dia menambahkan kos juga sebenarnya. Ya. Tapi sekurang-kurangnya mungkin dibenarkan untuk kembali beroperasi itu adalah satu berita yang amat baik sekali kan, kalau sekurang-kurangnya dibenarkan. Mungkin Doktor mungkin ada penjelasan sedikitlah secara ringkasnya untuk kita akhiri perbincangan ini. Doktor, kongsikan apa yang kita boleh lakukan sebagai rakyat yang mempunyai pendapatan tidak terganggu, tidak terjejas. Contohnya penjawat awam. Saya berikan contoh. Pada musim pandemik ni penjawat awam tidak terjejas gajinya. Apa yang boleh dilakukan untuk membantu ekonomi? Okey, kalau kita lihat sebanyak 11% ya, Hanif dan juga Hanim, kaki tangan kerajaan di Malaysia yang masih memperoleh pendapatan bulanan. Daripada ketika ini perbelanjaan perlu diberikan perbelanjaan, bukan sahaja perbelanjaan dalam bentuk tunai itu sendiri, bahkan perbelanjaan secara online itu diperlukan sebagaimana disebut oleh Puan Baizura tadi, bahawa bila rakyat ataupun kaki tangan kerajaan ini berbelanja menggunakan pendapatan mereka untuk perkara-perkara tertentu, maka aliran tunai itu akan berlaku. Dan juga saya nak tambah sikit apa yang mungkin kerajaan boleh buat selepas ini, Hanif dan Hanim, untuk merancangkan semula aliran tunai ini adalah pertama, sebab sekarang ni kerajaan telah mengumumkan projek perintis Langkawi untuk aktiviti pelancongan. Betul. Saya mencakap daripada kerajaan untuk memberikan ruang kepada peniaga-peniaga kecil berdekatan dengan kawasan pelancongan yang akan dibuka tidak lama lagi, memberikan ruang kepada mereka di berdekatan dengan pelancongan dan hotel untuk buka secara percuma. Tak perlu bayar, bertapak dan bantu mereka. Yang terakhir sekali, saya terakhir membantu pengusaha bas sekolah itu sendiri. Sebab apa saya kata bas sekolah itu penting? Sebab tahun depan, sesi persekolahan akan mula. Saya mengharapkan kerajaan memberikan bantuan kepada keluarga B40 yang akan ada kesukaran untuk membayar tambahan bas. Bayangkan kalau mereka ada 5 orang anak, seorang anak RM80, kena bayar 400 sebulan untuk membayar tambahan sekolah bas sekolah. Jadi saya harap kerajaan membantu keluarga B40 dan seterusnya akhirnya duit akan sampai kepada pengusaha bas sekolah ini yang saya sebut. Jadi satu kitaran lah. Okey, Doktor, terima kasih. Tapi sebelum itu kepada Puan Baizura, mungkin yang terakhirnya untuk memberikan satu harapan berkenaan dengan situasi pada ketika ini, silakan. Okey, harapan saya industri spa ni boleh segera dibuka kembali dan juga mengharapkan pelanggan memberi kepercayaan penuh kepada pengusaha-pengusaha spa. Kerana kami sentiasa menjaga SOP sepanjang penyediaan servis lah. Apa nama spa-nya, Puan? Okey, spa saya nama Tulip Spa di Sri Iskandar, Perak. Oh, di Perak, Manjung. Sri Iskandar, ya. Okey, Doktor dah senyum-senyum tu, nanti Doktor kita sama-sama boleh berikan sokongan ya. Sama-sama pergi spa. Sama-sama pergi spa. Hebatlah. Apa salahnya? Inilah waktunya. Boleh kena bawa lah ya isteri-isteri masing-masing. Isteri ya? Isteri-isteri. Sebab saya pun Perak juga. Sebab saya pun nak Perak juga. Memang kena, Doktor. Boleh datanglah. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kedua-duanya. Terima kasih Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Mohammed, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM, serta Sharifah Baizura Said Ahmad, usahawan spa, berkongsi dengan kita keluhan kan keadaan semasa mereka bagaimana dan juga dari sudut ekonomi apakah yang mereka faham. Okey?